Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dalili Syafiqah binti Kamarudin, nombor matriks 286389. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan dengan Clear Chill City. Model zon yang dipilih adalah model zon sepusat. Model zon sepusat ini ialah bandar yang dibahagikan dalam satu set bulatan sepusat. Bulatan juga berkembang dari pusat bandar ke pinggir bandar. Model zon sepusat ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu bahagian yang pertama, Central Business District dipanggil Gelung di Chicago, di mana kebanyakan pekerjaan tertiari terletak dan di mana infrastruktur pengangkutan bandar meliputi menjadikan zon ini paling mudah diakses. Zon yang kedua adalah bersebelahan dengan CBD, zon di mana terdapat banyak aktiviti perindustrian untuk memanfaatkan tenaga kerja dan pasaran berdekatan. Selanjutnya, kebanyakan terminal pengangkutan iaitu tapak pelabuhan dan landasan rel terletak bersebelahan dengan kawasan tengah. Zon yang ketiga adalah zon ini secara beransur-ansur ditukar kepada kegunaan lain dengan meluas, iaitu aktiviti pembuatan dan perindustrian. Ia terdapat golongan miskin penduduk bandar, terutamanya pendatang generasi pertama yang tinggal dalam keadaan perumahan yang paling rendah. Zon yang keempat pula adalah zon kediaman dikuasai oleh kelas pekerjaan dan mereka yang mampu berpindah dari zon sebelumnya. Zon ini mempunyai kelebihan kerana terletak berhampiran zon pekerjaan utama dan dengan itu mewakili lokasi kos paling rendah untuk kelas pekerjaan. Zon yang terakhir adalah zon yang kelima, iaitu mewakili perumahan berkualiti tinggi yang dikaitkan dengan kos ulang-alik yang lebih lama. Ini adalah gambaran Clear Chill City. Sumber asli yang terdapat di model zon sepusat adalah pertama sekali adalah sumber air. Bandar cenderung berkembang berhampiran sumber air yang boleh dipercayai seperti sungai, tasik atau kawasan pantai. Akses kepada air adalah lebih penting untuk tujuan minum dan industrian. Dan ia secara sejarah memainkan peranan penting dalam menentukan corak penyelesaian. Sumber yang seterusnya adalah kayu dan hutan. Pada masa lalu, berdekatan dengan hutan dengan sumber kayu adalah penting untuk pembangunan dan pembinaan bandar awal. Selain daripada itu adalah sumber mineral. Bandar mungkin muncul atau berkembang di sekitar kawasan yang kaya dengan mineral seperti arang batu, besi atau sumber berharga yang lain kerana sumber-sumber ini mendorong perindustrian dan pertumbuhan ekonomi. Akhir sekali adalah tanah pertanian. Tanah pertanian yang subur juga telah mempengaruhi lokasi bandar dan pengembangan zon tertentu, terutamanya di bandar-bandar lama di mana pertanian lebih penting kepada ekonomi bandar. Hubungan model zon sepusat dengan model-model yang lain adalah model sektor ini adalah lanjutan dan pengubahsuaian model zon sepusat. Ia menunjukkan bahawa bandar-bandar berkembang dalam sektor dan bukannya dalam kalangan sepusat. Sektor ini dibentuk oleh pelbagai faktor melalui laluan pengangkutan dan status sosial. Model ini menyedari bahawa aktiviti tertentu dan penggunaan tanah cenderung meluas keluar dari pusat bandar di sepanjang koridor pengangkutan. Selain daripada itu, model-model ini mewakili percubaan yang berbeza untuk memahami dan menggambarkan organisasi bandar-bandar dan bagaimana kawasan bandar berkembang dari masa ke masa. Walaupun model sepusat adalah salah satu teori terawal dan paling berpengaruh, model berikutnya berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan konsepnya untuk mencerminkan kerumitan pembangunan bandar yang lebih baik. Quality of life yang boleh dikaitkan di model zon sepusat adalah pertama sekali ialah peluang pekerjaan. Ekonomi teras menarik tenaga kerja yang besar kerana kepekatan perniagaan dan pejabat. Ini mengakibatkan ketupatan pekerjaan yang tinggi dan orang ramai berulang-alik dari CBD untuk bekerja. Selain daripada itu, accessibility dan kemudahan dalam mencari pekerjaan kerana mempunyai banyak peluang pekerjaan yang tersedia ada di pusat perniagaan dan perdagangan. Akses yang mudah untuk pelbagai fasiliti juga disediakan seperti transport, pengangkutan awam, hospital dan institusi pemerintah seperti sekolah dan sebagainya. Akhir sekali, kualiti hidup juga dapat ditingkatkan kerana banyak-banyak kemudahan yang diperolehi apabila menggunakan model zon sepusat ini.
Terima kasih.